Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Okay, seterusnya, kalau biasa yang tadi kita susun ni, macam perkataan bijak ni, kita susun dia dalam satu baris. Okey, kita nak susun dia satu baris. Kita letak dia dalam satu baris. Tapi untuk contoh seterusnya, kita nak susun dalam bentuk bulatan. Dalam bentuk bulatan, kita guna perkataan api. Okey, kita guna api. Kalau kita susun dalam satu baris, okey, linear ni satu baris. Okey, linear ni dia adalah satu baris. Okey, membelah. Okay. Jadi perkataan apa? Perkataan api. Bila kita susun dalam satu baris, inilah kita dapat API, IAP, PIA, AIP, PAI, IPA. Okey, yang atas tu. Itulah yang kita dapat bila kita susun perkataan api dalam satu baris. Okey, dia ada 6 bilangan susunan. Okey, ada 6 bilangan susunan. Tapi bila kita susun dia secara bulatan, okay, dalam bentuk bulat, kita cuma ada bilangan susunan dia 2 sahaja. Kenapa 2 sahaja? Okay, katalah kita ambil huruf A. Okay, kita tengok kotak yang pertama untuk bulatan. Okay, kita ambil huruf A. Ambil huruf A. Lepas tu awak tengok kanan ke sebelah kanan huruf A. Huruf apa? Faham tak? Awak berada di tempat A. Okay, awak berada di tempat A. Macam awak duduk kat meja bulat. Awak bayangkan awak duduk di meja bulat. Okay, A tu adalah awak. Okay, A tu adalah awak. Okay. Tangan awak, tangan kanan awak angkat tangan kanan. Huruf apa yang berada di sebelah tangan kanan awak dan huruf apa yang berada di sebelah kiri tangan awak? Faham tak soalan saya? PI. Belah kanan huruf apa? P. P. Betul tak? P. Betul tak ni? Yang lain tu dapat tak? Bukan I ke tu? Apa dia? Okay, I kalau macam ni lah. Okay, sekarang ni yang jawab P tu dia tengok macam ni kan. Ni A. Okay, ni kanan. Saya buat kat bawah tapi lambat dia keluar. Okay, ni kanan, yang ni kiri. Dia tengok dari huruf A tu. Okay, kalau kanan dia akan dapat P. Kalau kiri, dia akan dapat I. Okay, yang Adam jawab I kan? Yang ni A. Lepas tu awak, ni pandangan. Pandangan dari A. So, tangan kanan akan berada di sebelah sini. Betul tak? Gambar Rajah keluar lambat ke keluar cepat ni? Lambat. Lambat, okey, tak apa. Sini P, kat sini I. Okey, boleh nampak tak? Boleh. Boleh nampak tak beza dia? Boleh nampak tak perbezaan dia kalau kita statikkan A tu dengan A tu kita, orang. Tapi bendanya sama, boleh kan? Tapi bendanya sama, benda sama. Tak kira lah awak statikkan huruf A tu ataupun A tu kita jadikan dia sebagai orang. Tak kisah, sebab nanti dia akan bergerak cara sama. Okay, kalau kita guna yang statik A. Okay, statik A. Kat sini statik A ni. Yang saya lukis di sebelah kanan. Okay, saya buat kotak ni. Okay, ni statik A.
kanan dia akan P, kiri dia akan I. Okay, untuk bulatan pertama, bulatan kedua dan bulatan ketiga sama. Kanan dia P, kiri dia I. Okay. Tu dalam yang pertama, kotak pertama ni kotak pertama. Kotak yang kedua, kotak yang kedua A sama, kita masih lagi guna A tapi P dengan I tu dia dah bertukar tempat. Okay, P dengan I ni dia dah bertukar tempat. Bila dia dah bertukar tempat, kita akan ada lagi 3 penyelesaian dia. Tapi dia tetap sama. Bila kita tengok tu dia tetap sama. I akan berada di sebelah kanan A dan P berada di sebelah kiri A. Sama je. Ni sebab kita duduk di meja bulat. Okey, dia susun secara bulatan. Jadi maksudnya bila dia berada pada bulatan, kita cuma ada 2 penyelesaian sahaja. Berarti ini dapat 2. Boleh faham tak ni konsep dia? Konsep dia susun dalam bulatan. Boleh tak faham? Siapa tu? Maksudnya dia putarkan bulatan Boleh. tu ke? Apa dia? Boleh apa dia? Dia macam putarkan bulatan ke? Ya. Kita bergerak tapi kita bergerak dalam bulatan. Okey, faham. Macam awak main ni, macam awak main apa tu? Kerusi Musical chair. musical chair tu. Kan kita duduk kita dalam kedudukan yang sama kan, cuma kita pusing je pada kerusi tu. Dia konsep sama. Boleh ni? Boleh. Okey, boleh. Okey, itu konsep dia dan rumus dia dekat bawah ni rumus dia. Okey, ini rumus untuk bila kita susun dalam bulatan. Okey, P kat sini adalah pilih atom. Okey, P besar ni bukan ke barang kalian tapi pilih atom. So, untuk bulatan n factorial bahagi dengan n. Okay, n factorial bahagi dengan n atau kita boleh guna n darab n tolak 1 factorial bahagi n atau terus yang kita ringkaskan n tolak 1 factorial. Yang ni kita dapat n tolak 1 factorial sebabnya yang kedua ni n ada di bahagian atas dan n ada di bahagian bawah. Kita boleh cancel. Okay, untuk bulatan hafal ya dia punya rumus. N factorial per n sama dengan n tolak 1 factorial. Okay, contoh yang keempat, tentukan bilangan cara menyusun 6 orang murid. Okay, 6 orang murid di meja bulat. So, kita guna rumus bulatan lah. Okay, pilih atur dia. N factorial per n sama dengan n tolak 1 factorial. Okay, terus je kita guna rumus. So, n dia 6. Okay, bilangan sebenar ada 6. So, n tolak 1. Okay, 6 tolak 1 dalam bracket factorial. So, bila awak tekan kalkulator pun kena letak dalam bracket. Okay, 6 tolak 1 ni mesti dalam bracket. Lepas tu baru tekan factorial. Sama dengan. So, kita akan dapatlah jawapan dia 120. Cikgu? Ya? Kalau tulis 5 je terus, boleh ke? Boleh, boleh 5 jangan. Sebab kita guna rumus. Adam, markah dia dalam penggantian rumus tau. Maksudnya Rumus kita n tolak 1.
Ingat rumus dia N tolak 1. Jadi N ni apa? 6 kan? 6 tolak 1. Lah saya tulis tapi dia keluar lambat. Factorial. Oh. Markah dia dekat sini. Dekat sini dulu markah dia. Kalau kat sini ada satu markah. Okay. At maths biasanya markah pertama pada kita gantikan rumus dengan maklumat. N tolak 1 ni rumus. N tolak 1 factorial dia adalah rumus. Okay. Lepas tu kita masukkan maklumat dalam rumus. Yang ni lah 6 tolak 1. Okay. Bila kita masukkan maklumat dalam rumus, kita akan dapat markah yang pertama. Okay. Lepas tu nak ringkaskanlah, tak ada masalah. Okay. Boleh? Ingat markah pertama adalah pada penggantian rumus. Okay, penggantian rumus maksud dia kita gantikan maklumat dalam rumus yang kita nak guna. Okay, boleh? Boleh. Okay, tu yang pertama. Dia susun daripada meja bulat. Okay, pada meja bulat N tolak 1 factorial. Okay, contoh 5. Cari bilangan cara menyusun 12 butir manik pelbagai warna untuk membentuk seutas rantai mainan. Okay, kita tahu rantai ni pun dia dalam bentuk bulatan. Okay, rantai ni pun dalam bentuk bulatan. Okay, tapi, dia ada tapi. Untuk rantai, okay, kita tengok pada sudut informasi. Untuk rantai, gelang atau kalungan. Okay, kalungan ni selalunya kalungan bunga lah. Okay, rantai, gelang, kalungan yang berbentuk bulatan. Tidak melibatkan arah jam dan lawan jam. Rumus kita adalah N tolak 1 factorial bahagi 2. Okay, rumus dia N tolak 1 factorial bahagi 2. Okay, kalau tadi yang meja bulat N tolak 1 factorial sahaja. Tapi untuk rantai, gelang atau kalungan bunga yang berbentuk bulatan, kita ada N tolak 1 factorial bahagi 2. Okay, so untuk contoh 5 ni 12 tolak 1 factorial bahagi 2. Okay, yang ni ganti dulu dalam rumus 12 tolak 1 factorial bahagi 2. Okay, lepas tu baru boleh kita ringkaskan iaitu 11 factorial bahagi 2. Tekan terus kalkulator, dapat jawapan. Okay, jawapan dia banyak tu. 19,958,400 cara kita boleh susun 12 manik. Okay, kita ada 12 je manik tapi kita boleh susun 19 juta cara. Boleh tak kita nak susun tu? Nak susun 3 pun dah penat kan? Ini susun sampai 19 juta. Okay, boleh tak ni? Konsep bulatan dengan rantai ataupun gelang. Boleh tak? Boleh. Boleh cikgu. Okay, next adalah menentukan pilih atur N objek berbeza diambil art. Okay, yang ini kita ada sejumlah huruf ataupun sejumlah nombor tapi kita tak ambil semua. Kita ambil sebahagian sahaja. Okay, tadi saya dah bagi tahu N adalah
bilangan sebenar R adalah bilangan yang dipilih. Okey, N bilangan sebenar, R bilangan yang dipilih. Okey, contoh kat sini kan perkataan bertuah. Okey, pada perkataan bertuah kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, perkataan bertuah kita ada 7 huruf. Okey, N sama dengan 7. N bilangan sebenar. Okey, bilangan sebenar dia 7. Tapi dia hanya nak 4 huruf sahaja. Dia cuma nak 4 je. Jadi R dia sama dengan 4. Dia tak pilih semua. Dia pilih sebahagian sahaja. N 7, R 4. N bilangan sebenar, R bilangan yang dipilih. Okey, yang ini kita akan guna rumus NPR. Okey, NPR sama dengan N faktorial per N tolak R faktorial. So kita akan tulis 7P4 sama dengan 7 faktorial bahagi 7 tolak 4 faktorial. Okay, yang ni dapat kat sini. Dapat jawapan dia 840. Okay, daripada banyak-banyak ayat dia tu saya dah ringkaskan, terus dapat jawapan dia. Boleh ni? Boleh tak? Nak kena ulang ke boleh? Ulang sekali lagi cikgu. Ulang sekali lagi? Boleh. Okey, kita ada perkataan bertuah. Okey, pada perkataan bertuah kita ada 7 huruf. Okey, perkataan bertuah ada 7. Jadi N kan bilangan sebenar. Bilangan sebenar sama dengan 7. Okey, bilangan sebenar sama dengan 7. R yang kita nak pilih. Bila baca pada ayat, kita ingin memilih dan menyusun hanya 4 huruf sahaja. Jadi R bilangan yang kita pilih adalah 4. Okey, N bilangan sebenar 7. R bilangan yang kita pilih 4. Jadi kita guna rumus NPR. N 7. Okey, N kita yang asal tu 7. P kita punya P diatur kan. Okey. R 4. So pada rumus ni kita akan tulis 7P4. Okey, 7 di atas, 4 di bawah. Okay, lepas tu guna sebab rumus dia N faktorial. Jadi kita akan tulis 7 faktorial per dengan N tolak R, 7 tolak 4 faktorial. Okay, lepas tu tekan terus kalkulator. Awak nak tekan kalkulator, 7 faktorial per atau bahagi, tak kisah. Lepas tu mesti dalam bracket. 7 tolak 4 tu mesti dalam bracket. Faktorial. Kalau tak nanti tak dapat jawapan dia. Boleh? Cuba tekan kalkulator sekarang. Dapat tak 840? Dapat. Dapat kan? Okay, 7 faktorial per atau bahagi. Lepas tu dalam bracket 7 tolak 4 tutup bracket faktorial sama dengan. So akan dapat jawapan 840. Okay, boleh? Boleh. Contoh 6. Tanpa menggunakan kalkulator. Tengok keyword dia dekat situ. Tanpa menggunakan kalkulator. Jadi bila tak boleh guna kalkulator,
Macam yang saya ajar tu tadi, faktorial tu kita kena tulis sampai darab 1. Okay. Cari nilai bagi 6P4. Okay. 6P4 sama dengan, okay, kita tengok penyelesaian dia, 6 faktorial per 6 tolak 4 faktorial. Okay, 6 tolak 4 kita boleh permudahkan. So kita akan tulis sama dengan 6 faktorial per 2 faktorial. Okay. Lepas tu kita tak boleh guna kalkulator. So bila tak boleh guna kalkulator, untuk 6 faktorial ni, saya tulis kat bawah ni 6 faktorial bahagi 2 faktorial. So 6 faktorial tu kita akan tulis 6 darab 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1 per 2 darab 1. Okay, so mana yang sama kita potong. Atas dan bawah mana yang sama kita potong. So yang tinggal hanyalah 6 darab 5 darab 4 darab 3. So tekanlah kalkulator 6 darab 5 darab 4 darab 3. Kita akan dapat jawapannya 360. Okay, tu contoh 6. Contoh 7. Contoh 7. 8 orang ahli jawatan kuasa sebuah persatuan dicalonkan untuk memegang jawatan sebagai presiden, naib presiden dan setiausaha. Cari bilangan cara pemilihan jawatan itu dapat dibentuk. Okay, kalau awak tengok penyelesaian dia, kenapa dia guna 8P3? Siapa boleh jawab? Kenapa dia guna 8P3? Sebab jumlah dia 8 tapi dia nak pilih 3 je. Okay, macam mana tahu dia nak pilih 3 sahaja? Sebab dia dah bagi kat soalan nak lantik presiden, naik presiden dengan setiausaha. Ya, betul. Okay, jumlah sebenar 8 orang tapi dia ada 3 jawatan sahaja. Okay, presiden, naib presiden dan juga setiausaha. Jadi daripada 8 dia cuma nak 3 orang sahaja. Okay, sebab tu kita guna 8P3. Okay, 8P3. Okay, sama dengan, yang ni rumus. Kena ingat rumus kita. N faktorial bahagi N tolak R faktorial. Okay, lepas tu baru tekan kalkulator. Okay, kenapa saya tekankan awak kena guna juga yang sini ni, walaupun sebenarnya boleh je terus tekan kalkulator untuk 8P3 ni. Sebab kadang-kadang dalam soalan dia suruh buktikan. Okay, selalunya bila soalan suruh buktikan, dia akan guna yang tengah ni. Okay, dia akan guna yang N faktorial, rumus asal kita kan. N faktorial bahagi dengan N tolak 1 faktorial. Okay, saya takut nanti soalan buktikan kalau kita tekan terus kalkulator 8P3, kita tak ingat yang kat tengah ni, kalau nanti tak boleh nak jawab soalan. Okay, so bila tekan kalkulator dapatlah jawapan 336. Boleh tak ni? Boleh. Okay, contoh seterusnya, contoh 8. Okay, yang ni kita pilih sebahagian tapi. Ada tapi. Tapi kita nak susun dia dalam bentuk bulatan. Okay, nak susun dalam bentuk bulatan. So, rumus kita NPR bahagi R. Okay, kita tengok. Bertuah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ada 7. N sama dengan 7. Okay, dia nak 4 huruf. Sama juga ni, 4. R dia sama dengan 4. Tapi
dia nak susun dalam bentuk bulatan. Okay, dia nak susun dalam bentuk bulatan. So, bila nak susun dalam bentuk bulatan, rumus kita NPR bahagi R. Okay, NPR bahagi R. NPR kita 7P4 bahagi 4. Okay, boleh? Okay, lepas tu yang ni tekan teruslah kalkulator 7P4 bahagi 4. Dapat berapa? 210. Okay, 210. 210. Cuba guna yang ada apa tu tadi? Cuba guna yang ni, dapat tak jawapan sama? Mak, mana nak tulis? Kat sini lah. 7P4 sama dengan apa tu tadi? 7 faktorial bahagi 7 tolak 4 faktorial bahagi 4. Ha. Dapat tak jawapan sama? Sebab 7P4 dia adalah 7 faktorial bahagi dengan 7 tolak 4 faktorial. Awak ingat kan tadi? Ingat kan tadi? Ingat. Okay, 7P4 tu dia sebenarnya yang kat sini kan. 7 faktorial per dengan 7 tolak 4 faktorial. Tapi kita nak susun dalam bulatan so dia ada per 4. Okay, dapat tak jawapan 210? Dapat. Dapat? Okay, ingat ya, ingat. Okay, dapat. Sepatutnya dapatlah, dapat jawapan yang sama. Okay, ingat 7P4 yang asal dia adalah 7 faktorial bahagi dengan 7 tolak 4 faktorial. Bila dia nak susun dalam bulatan, kita akan bahagi dengan R. Okay, R dia 4. Okay, tu kalau dia nak susun dalam bulatan. Okay, tengok contoh 8. Nadia membeli 12 butir manik berbagai warna di pasar Kraftangan Kota Kinabalu dan bercadang untuk membuat seutas gelang. Okay, dia ada 12 dan dia nak buat gelang. Okay, guna konsep yang sama tadi. Okay, guna konsep yang sama bila menggunakan gelang ke, rantai ke, kalungan bunga ke, kita akan bahagi dengan apa? 2. Bahagi dengan 2 kan? Okay, kalau asal dia NPR bahagi dengan 2. Okay, NPR, kalau guna NPN, kita bahagi dengan 2 sebab kita pilih semua. Okay, pilih semua. Berapa ada kita pilih semua, kita bahagi dengan 2. Tapi untuk NPR, okay, NPR dia bahagi juga dengan 2 tapi dia mesti darab dengan R. Okay, jadi kita akan guna NPR bahagi 2R. Okay, kita guna yang ini. NPR bahagi 2R. Jadi kita ada 12 manik, dia nak buat gelang dan dia cuma guna 8 sahaja. Okay, dia guna 8 sahaja. Jadi 12 P8 bahagi dengan 2 darab 8. Okay, 12 P8 bahagi 2 darab 8. Lepas tu tekanlah kalkulator 12 P8 per dengan 2 darab 8, 16. So, akan dapatlah jawapan dia 1,247,400 cara untuk susun. Okay, boleh? Boleh faham tak? Faham. Boleh.
Boleh? Lemah je jawab boleh tu. Okay, kalau tak ada apa-apa kita tamatkan kelas kita di sini. Jangan lupa buat latihan. Okay, terima kasih.